Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 22 September 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah menyokong agar Perlembagaan Malaysia dipindah semula bagi mentakrif definisi penduduk pribumi di Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak menjelaskan ini bagi membolehkan etnik Sarawak tidak dianggap sebagai lain-lain dan mesti dihuraikan secara telus. Berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia sepatutnya diatur sedikit ataupun diberi amendment sedikit untuk meletakkan supaya etnik Sarawak ini tidak dianggap sebagai hanya lain-lain sahaja, kan, mesti mau dihuraikan secara betul. Ini adalah satu cadangan yang baik bagi saya. Memang Perlembagaan Malaysia itu banyak yang perlu dibuat pindaan. Beliau berkata demikian kepada media ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri, Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali yang mahu definisi penduduk pribumi diperbaharui dalam Perlembagaan Persekutuan. Tambah beliau lagi, pindaan itu akan dapat memberi takrifan spesifik kepada bangsa-bangsa tertentu. Signifikannya sedikit sebanyak ia adalah satu pengiktirafan kepada bangsa-bangsa tertentu. Janganlah kalau dahulu kita anggap sebagai hanya lain-lain sahaja. Sekurang-kurangnya dia diperhalusi supaya identiti satu-satu bangsa itu menyerlah. Terdahulu, Datuk Abdul Karim telah merasmikan dialog seni perdana Anjuran Majlis Seni Sarawak di Kuching pada Rabu. Laporan seterusnya mengenai inisiatif Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas. Cawangan Dun Batu Danau menyumbang bantuan makanan kepada penduduk rumah panjang yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menurut Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang, bantuan tersebut diagihkan kepada penduduk di Rumah Tedias Aling, Kampung Kuala Brunei pada Selasa. Jadi Saberkas sebagai satu pertubuhan belia ingin membantu mereka disebabkan mereka meletakkan di ini, dan ini adalah satu daripada aktiviti Saberkas Cawangan Batu Danau. Dan hari ini kita telah menghantarkan barang makanan, beras dan juga barang basah. Ditemui semasa program itu, beliau berkata selain Rumah Tedias, Saberkas Dun Batu Danau turut juga menyerahkan bantuan makanan kepada kampung Menuang Baru yang turut dikenakan PKPD. Dalam pada itu, Paulus turut menyeru masyarakat di daerah Limbang, terutama penduduk kampung dan rumah panjang, agar sentiasa berwaspada serta patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang. Sebab kalau kita lihat penularan kes-kes kita di Limbang ini sekarang ini, kes COVID ini telah masuk ke dalam komuniti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam komuniti ini bermakna peratusan kita untuk mendapat jangkitan itu lebih besar peratusannya. Jadi saya mintalah kita semua, walaupun kita ini telah divaksin 2 dos, ia tidak memastikan kita ini mempunyai kita ini kebal. Kita cuma ada sedikit kekebalan itu, tetapi masih ada peratusannya yang memungkinkan kita ini boleh dijangkiti. Dalam program berasingan pada Isnin, Paulus telah menyempurnakan simbolik bantuan bekalan makanan kepada seramai 34 ketua isi rumah dari Kampung Ulu Lubai yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 28 September ini. Majlis penyerahan turut disaksikan Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Limbang di Pondok Kawalan Kampung tersebut pada Isnin. Dalam pada itu, Paulus merakamkan ucapan terima kasih kepada para petugas di Pondok Kawalan tersebut atas khidmat mereka menjalankan tugas semasa tempoh PKPD.
Di Kota Samarahan pula, ahli parlimennya Rubiah Wang turut memberikan sumbangan bantuan makanan dan air minuman kepada penduduk Kampung Beliong pada Selasa. Penerima bantuan terdiri daripada kira-kira 600 penduduk melibatkan 88 keluarga dari kampung tersebut yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 10 September lepas dan mengalami gangguan bekalan air sejak akhir minggu lalu. Misi penghantaran bantuan ke kampung itu antara yang paling sukar dilaksanakan di kawasan Parlimen Kota Samarahan kerana ianya terletak di seberang sungai dan memerlukan perkhidmatan perahu. Wakil Ketua Kampung Abu Edi dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada Rubiah atas sumbangan yang diberikan bagi meringankan beban penduduk setempat. Beralih dengan laporan tinjauan adun meradung Datuk Ding Kuang Hing terhadap masalah sistem perparitan di Taman Foh Pin Bintangor pada Selasa. Ia berikutan dakwaan penduduk taman perumahan itu bahawa terdapat air bertakung dalam parit tersebut dan memberi risiko kepada pembiakan nyamuk. Selain itu, terdapat sebahagian parit telah pecah dan permukaan tanah turut mendap yang menyebabkan air masuk ke dalam rumah apabila berlakunya air pasang. Sehubungan itu, Datuk Ding berharap Jabatan Pengairan dan Saliran dapat menyelesaikan isu yang menimpa penduduk di taman itu. Beliau menambah parit di hadapan rumah penduduk akan dinaik taraf pada tahun hadapan menerusi peruntukan daripada Majlis Daerah Meradung dan Julau MDMJ. Berita selanjutnya, keputusan Kerajaan Sarawak untuk memulakan program vaksinasi kepada remaja sihat berumur 12 sehingga 15 tahun bermula 23 September ini mendapat respons positif dari kalangan orang ramai di sini termasuk para pelajar. Kebanyakan pelajar yang ditemui menyatakan kesediaan mereka untuk disuntik vaksin kerana tidak sabar kembali ke sekolah untuk bertemu semula dengan rakan-rakan dan guru mereka selain atas faktor keselamatan dari wabak COVID-19. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama beberapa pelajar yang sempat ditemui pada Rabu. Umur kami 13 tahun. Kami sekolah di SMK Matang Jaya. Kami sabar gila nak pergi vaksin. Sebab excited nak jumpa kawan-kawan dan cikgu di sekolah. Sebab kami dapat fokus belajar face to face dengan cikgu and belajar macam dekat sekolah dulu. Kami PDPR. Kami fokus belajar di rumah sebab plan internet di rumah memuaskan untuk belajar. Kami harap lekat tu bila mengangkat vaksin, kami orang dah boleh ke sekolah jumpa kawan-kawan. Kami si sabar nak vaksin, nak turun sekolah. Belajar bersemuka dengan cikgu. Kami dah divaksin, kami dapat berjalan di sini-sini dengan keluarga. Kami rasa selamat dan terlindung dengan vaksin. Manakala di Miri, pertandingan ikan laga beta yang julung kali diadakan Seahorse Beta Competition mendapat sambutan menggalakkan daripada peminat ikan laga. Menurut penganjur Seahorse Beta Competition, Roland Albert, pertandingan tersebut telah menarik penyertaan sebanyak 2,095 ekor ikan beta termasuk dari luar negara. Jumlah peserta, jumlah ikan yang sudah official dekat pertandingan ini adalah 2,095 ekor. 2095. Ikan-ikan ini datang daripada seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, ada yang dari luar juga, dari Brunei dan ada juga dari Indonesia. Ditemui semasa pertandingan tersebut di Balai Raya Piasau Utara Miri baru-baru ini, beliau menambah pertandingan ini diadakan untuk mengembangkan hobi ikan beta di negeri ini kerana aktiviti ini semakin mendapat tempat di Semenanjung Malaysia. Jelasnya lagi, program dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan tanpa kehadiran penonton dan telah mendapat kelulusan dari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri. Sedikit laporan sukan. Sarawak United FC SUFC menamatkan kempen Liga Premier 2021 selaku naib Johan selepas mengumpul 38 mata dari 20 perlawanan. Dalam aksi terakhir pada Selasa, SUFC terikat 1-1 dengan Johor Darul Takzim 2 dalam pertembungan di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus Larkin, Johor. Uci Akbar menjaringkan gol pembukaan untuk SUFC pada minit keempat sebelum pemain tengah JDT 2, Stuart John Wilkin meledak jaringan penyamaan pada minit ke-84.
Meskipun terlepas kejuaraan, SUFC berjaya mara ke saingan Liga Super pada musim depan. Dalam pada itu, satu lagi wakil dari Sarawak, Kuching City FC, KCFC, berjaya mara ke saingan Piala Malaysia selepas menduduki tangga kelima Liga dengan masih berbaki satu lagi perlawanan untuk diharungi. Ia selepas kemenangan 2-0 menundukkan Perak 2 dalam perlawanan di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang pada Selasa. KCFC ketika ini mengumpul 27 mata dari 19 perlawanan dan akan menentang Kelantan United dalam aksi terakhir pada 24 September ini. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.